Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Jadi tuan dan puan, hari ini sekiranya tuan dan puan berkesempatan untuk bersama-sama dalam sesi di platform Facebook ini, saya ucapkan terima kasih dan juga kepada yang mungkin menonton video ini nanti dalam platform lain, sekiranya tuan dan puan menonton di platform lain, mungkin ada yang nanti menontonnya di channel YouTube, saya juga ucapkan terima kasih. Dan hari ini sebenarnya hari Ahad, Alhamdulillah hari Ahad. Hari Ahad pagi ini dapat mengambil satu ruang untuk livekan satu lagi sesi video bagi perbincangan satu lagi topik. Jadi biasanya saya akan bawa perbincangan perkara-perkara yang lebih berbentuk teknikal, kerana insya-Allah untuk tips-tips untuk motivasi, tuan dan puan akan dapat banyak input-input daripada video-video yang lain. Ada juga beberapa video, beberapa sesi yang saya masukkan juga beberapa perkara yang melibatkan tentang motivasi, tentang keperluan-keperluan lain selain daripada hal-hal teknikal dalam pengurusan perniagaan. Jadi pagi ini sebenarnya saya menjawab satu soalan. Saya menjawab satu soalan. Sebenarnya email ni masuk minggu lepas tak saya. Email ni masuk minggu lepas. Salah seorang rakan usahawan, beliau menghantar satu soalan di blog www.nuraminaumar.com. Jadi saya kira keadaan ini agak jarang ada orang bertanya, jadi saya bawakan kepada perbincangan. Ringkas saja situasi beliau, di mana beliau sebenarnya nak mengambil alih satu business enterprise. Jadi kepada rakan-rakan usahawan di luar sana, dalam keadaan sekarang ada macam-macam orang kata peluang, dan juga ada macam-macam halangan, ada macam-macam cabaran, ada pelbagai senario dan situasi di luar sana yang kita perlu lalui. Jadi tuan dan puan, tidak kira sebenarnya sama ada kita ini menjalankan perniagaan sama ada dengan lesen enterprise ataupun syarikat PLT ataupun dengan syarikat Sdn Bhd. Jadi rata-rata antara cabaran besar kita adalah untuk menghadapi situasi semasa dengan keadaan pandemik ini. Jadi dalam keadaan sekarang ini, mahu tak mahu, kita perlu teruskan dengan membuat keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan yang penting untuk bisnes kita. Jadi tidak kiralah sama ada kita kata kita perlu tukar bisnes kita, ataupun kita kata kita perlu diversify, ataupun ada setengahnya mengambil pendekatan untuk pivotkan bisnes. Jadi keadaan itu semua adalah sebahagian daripada orang kata cabaran, sebahagian daripada keadaan yang memang kita perlu lalui. Jadi sekiranya tuan dan puan daripada bersyarikat terpaksa menutupnya dan kemudian memulakan venture yang baru, mungkin dengan syarikat PLT ataupun dengan membuka lesen enterprise yang baru, maka ia juga adalah satu perkara ataupun satu bahagian dalam ambillah dia sebagai salah satu orang kata jalan ataupun path yang perlu kita lalui untuk menuju kepada kejayaan. Dan akhir sekali, kita kata pilihan kita menjadi usahawan itu ataupun pilihan kita untuk berniaga, pilihan kita untuk berbisnes itu juga adalah satu keputusan yang kita dah buat. Jadi bila kita dah buat keputusan tu, kita buatlah perkara-perkara yang perlu supaya kita dapat mencapai objektif ataupun tujuan yang kita dah letakkan tu tadi. Jadi untuk kali ini sebenarnya saya menerima satu soalan dalam email, inbox email saya minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, tentang situasi di mana beliau ini beliau ini sedang mengambil kira untuk mengambil alih sebuah perniagaan dengan lesen enterprise. Maksudnya ada satu perniagaan dalam lesen enterprise yang dijalankan oleh orang lain dan beliau nak ambil alih perniagaan itu. Ini antara situasinya Jadi soalan ini masuk, tak silap saya,
Oh, minggu lepas. Soalan ni masuk minggu lepas dalam email, dan beliau sebenarnya masuk ke www.noaminaomar.com. Daripada situ beliau meninggalkan komen soalan, dan saya terima soalan itu dan saya sebenarnya dah jawab. Cuma saya bawakan perbincangan itu dalam sesi kali ini. Jadi beliau bertanya, Puan, saya mempunyai saudara yang ingin menjual perniagaan beliau dalam bentuk enterprise. Jadi apa yang saya boleh buat? Jadi apa yang saya boleh buat? Sebab dalam lesen enterprise tu katanya, dalam soalan ni beliau menyebut bahawa dalam pendaftaran perniagaan tu tak ada nama individu yang nak jual tu tadi. Tapi atas nama orang lain. Atas nama orang lain, dan orang itu sebenarnya yang membiaya. Maksudnya dia tu adalah pemodal yang beri duit kepada perniagaan itu. Jadi dalam situasi ini tuan dan puan, kadang-kadang kita kata ada masalah-masalah tertentu yang dilalui dalam perniagaan semasa. Jadi ada yang membuat keputusan nak jual bisnes tu. Ini adalah satu keadaan yang orang kata bukannya hanya kerana pandemik. Ada banyak keadaan-keadaan lain yang menyebabkan seorang pengusaha bisnes itu membuat keputusan untuk menutup bisnesnya atau menjual bisnesnya kepada orang lain. Jadi ada banyak sebab. Jadi dalam perbincangan hari ini kita tak payah nak korek, tak payah nak tanya kenapa dia nak jual, kenapa dia tak nak. Yang itu tidak menjadi satu orang kata perkara yang kita nak bawa dalam perbincangan. Perbincangan kali ini adalah macam mana kalau ada satu bisnes di bawah lesen enterprise untuk kita ambil alih. Macam mana? Jadi dengan soalan macam ini, sebenarnya yang pertama sekali kita mesti tahu bisnes tu jenis apa. Bisnes tu bisnes apa? Adakah bisnes itu berbentuk kontrak? Maksudnya bisnes itu menjalankan projek-projek, ataupun bisnes itu sebenarnya menjalankan satu jenis bisnes yang lebih mudah untuk kita faham. Katalah mungkin dia kedai makan, mungkin dia tu spa, ataupun mungkin dia tu sebuah kedai runcit. Apakah jenis perniagaan sebenarnya yang dijalankan di bawah lesen enterprise itu? Jadi pertama sekali sebelum kita nak beli mana-mana bisnes, sama ada bisnes tu di bawah lesen enterprise ke PLT ke Sdn Bhd sekalipun, yang pertama sekali kita kena jelas apakah sebenarnya perniagaan yang dijalankan oleh entiti tu. Kalau kita kata tadi, okey, perniagaan ni dijalankan di bawah satu lesen enterprise, jadi kita kata kita nak ambil alih. Jadi kita kena tahu dululah yang pertama sekali bisnes tu bisnes apa. Adakah bisnes tu berbentuk kedai runcit? Adakah dia berbentuk catering? Adakah dia berbentuk kedai makan? Ataupun dia berbentuk restoran, ataupun dia berbentuk servis seperti pusat pendidikan, kan kadang-kadang kita nak beli tadika, kita nak beli taska dan seumpamanya. Jadi kita kena tahu dulu apakah bisnes yang dijalankan di bawah lesen enterprise itu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu buat semakan, minta salinan lah, maksudnya minta salinan satu sijil SSM yang dah didaftarkan tu tadi, dan lihat siapakah penama ataupun orang kata pemilik perniagaan itu. Jadi kalau kita kata kita nak ambil alih bisnes tu dengan lesen enterprise, tuan dan puan, dengan lesen enterprise, sebenarnya kita boleh sahaja beli bisnes tu tanpa lesen enterprise itu. Tetapi tuan dan puan kena tengok bisnes itu jenis apa. Katalah contoh saya bagi contoh. Katalah tuan dan puan nak beli sebuah tadika. Biasanya tadika ini akan diberi lesen untuk menjalankan institusi ataupun nak jalankan pusat tu tadi, pusat pendidikan tu tadi, lesen tu diletak di bawah sijil SSM. Jadi kalau bisnesnya jenis macam itu, lesennya diberi kepada pemilik dalam lesen SSM, maka kita kena lihat keperluan dalam bisnes tu. Jadi kalau dia setakat kedai makan, katalah kedai makan, tuan dan puan boleh sahaja beli perniagaan itu tanpa membeli lesen enterprise dia ada, boleh. Tetapi nanti pendaftarannya akan jadi semula lah. Maksudnya kena daftarkan balik lah dengan majlis, apa semua tu kena daftarkan semula. Jadi tuan dan puan, pertama apabila kita dah tahu jenis bisnes tu apa, kedua kita kena lihat apakah syarat-syarat dalam perniagaan itu. Kalau macam tadi contoh yang saya katakan, kalau macam bisnes pusat pendidikan, tadika ke taska ke enrichment center, kena lihat biasanya lesen institusi tu diberi kepada pemegang lesen SSM. Jadi kalau kita nak beli, kita kena tengok macam mana proses nak pembelian itu, apakah perlu kita beli sekali dengan lesen enterprise itu ataupun memang tak boleh dan kita kena daftarkan yang baru. Sebab kadang-kadang lesen ini
Dia dah ada satu terma di mana tak boleh dipindah milik. Contoh kalau kita kata kita beli sebuah tadika. Jadi nama tu Tadika Seri Impian. Dalam tu ada nama Nur Aminah Omar. Jadi kalau tuan dan puan nak beli bisnes tu, lesen Tadika Seri Impian tu tuan dan puan perlu daftar semula. Sebab lesen itu dianugerahkan kepada nama individu tu tadi. Jadi tuan dan puan tak boleh beli macam itu aja. Dia ada satu proses yang terlibat dalam tu. Jadi kalau dalam kes yang hantar email kat saya ni, sebab dia tak cakap, dia cuma cakap bisnes jenis enterprise, tak tahu bisnes apa. Jadi saya ada respon kepada email ini dan saya maklumkan bahawa kena semak dulu bisnes tu bisnes apa dan apakah syarat-syarat untuk menjalankan bisnes tu. Katalah kalau macam kita beli kedai makan, kita beli kedai makan. Jadi kalau kedai makan tu contoh Warung Ali. Jadi apakah dalam lesen enterprise itu, lesen untuk menjalankan Warung Ali itu, maksudnya lesen-lesen yang melibatkan pendaftaran majlis, pendaftaran orang cakap di bahagian Jabatan Kesihatan, apakah semua itu dianugerahkan kepada Warung Ali dalam konteks lesen enterprise. Jadi kalau yang macam itu, macam pusat pendidikan tadi tu, yang macam itu kita tak boleh nak beli terus macam itu, tak boleh. Dia kena ada proses pendaftaran yang baru. Jadi tuan-tuan kena tengok bisnes tu bisnes apa. Jadi dengan lesen enterprise ni biasanya tak boleh dijual terus macam itu sebab dia lesen itu diberi kepada individu. Kita tak boleh nak beli orang tu. Jadi kita kena daftarkan semua tu dengan yang baru. Jadi itu orang kata disadvantage apabila kita buat bisnes dengan lesen enterprise. Biasanya lesen-lesen itu dianugerahkan kepada individu. Itu yang agak sukar sikit tuan dan puan. Tetapi kena semak lah, sebab kadang-kadang katalah ada satu lesen tu dianugerahkan kepada 2-3 orang. Katalah dalam lesen enterprise tu ada orang kata ada perkongsian, ada partnership mungkin 2-3 orang. Jadi kalau 2-3 orang itu, adakah yang nak jual itu cuma seorang, jadi kita yang masuk. Ini semua memerlukan orang kata satu perbincangan lanjut lah. Jadi sekiranya kalau ada situasi begitu, tuan dan puan sebaiknya tuan dan puan semak dahulu status bisnes tu, dan juga kalau lesen enterprise tu kena semak macam mana penganugerahan lesen menjalankan bisnes itu. Kena semak kita boleh transfer atau tidak. Kalau tak boleh transfer, maksudnya kita kena proses semula yang baru. Jadi bermakna harga jualan bisnes itu tadi kita kena tolak dengan kos untuk kita buat transfer tu tadi. Kita kena masukkan elemen tu masa kita negotiate untuk price bila kita nak beli tu tadi. Itu yang pertama. Jadi kena negotiate lah. Mungkin ada nilai lain nilai lain yang menyebabkan harga dia tinggi, dan atas kapasiti kita kata terpaksa nak daftarkan baru, semua dia seolah-olah bisnes baru, mungkin kita boleh negotiate untuk harga kita beli bisnes tu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, kita mesti dapatkan juga laporan ataupun management account bisnes tu sekurang-kurangnya 3 bulan atau 6 bulan. Kalau 6 bulan tak ada, 3 bulan sekurang-kurangnya. Kalau cantik, kita kena ada tahun lepas punya management account, dan yang terkini 3 ke 6 bulan yang terkini punya management account. Itu sangat cantik. Jadi kita baca angka-angka bisnes tu dan kita lihat, kalau kita nak ambil alih ataupun kita beli, kita lihat potensi. Kadang-kadang bisnes tu bila dia bagi management account tunjuk rugi, tapi kita nampak potensi. Ada setengah tu tunjuk untung saja, tapi bila kita tengok kita nampak tak ada potensi. Jadi bila kita nak ambil alih atau kita nak beli bisnes tu, kita kena ambil kira potensi, bukannya keadaan semasa. Keadaan semasa mungkin untung. Adakah bisnes tu 2-3 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan ada potensi? Kalau tak ada potensi, tak payahlah beli. Ataupun orang kata kita beli bisnes tu sekarang ni memang rugi, tetapi kita tengok 2-3 tahun, 5 tahun akan datang ada potensi, mungkin kita nak beli. Jadi dengan melihat laporan-laporan pengurusan keuangan, sekurang-kurangnya ada management account tu tadi, kita boleh nilai, kita boleh beli tak bisnes tu, wajar tak kita beli bisnes tu. Tak kisahlah sama ada dia tu dijalankan dengan lesen enterprise, PLT atau senian berhad. Tetapi apabila dengan lesen enterprise, susah sikit kita boleh, maksudnya kita jangan terus-terus mudah nak beli saja. Kita kena nilai semula. Kerana biasanya dengan lesen enterprise tu risiko dia lebih tinggi, kerana perniagaan itu lesen-lesennya semua dianugerahkan kepada individu. Jadi bila kita nak beli itu ada banyak proses-proses dan juga perkara-perkara teknikal yang kita perlu buat, yang menyebabkan kos untuk kita beli itu tadi lebih, kos pengurusan tu lebih tinggi. Jadi harga jualan tu kita kena nego supaya dia lebih rendah kalau kita kata kita nak beli juga bisnes tu.
Jadi yang keduanya management account, dan yang ketiganya kita minta laporan penggajian. Maksudnya dalam bisnes tu bagaimana dia uruskan orang-orang dalam tu. Maksudnya gaji-gaji, berapa orang pekerja, katalah mungkin ada 10 orang pekerja, macam mana laporan penggajian, kerana itu menunjukkan komitmen bisnes tu. Jadi kalau kita take over ataupun kita beli bisnes tu, kita kena bersedia untuk mengambil alih komitmen tu. Kadang-kadang dalam management account kita terus nampak lump sum saja, katalah amount, expenses, salary, wages tu lump sum, tapi kita minta satu laporan, simpelnya laporan payroll lah, laporan penggajian. Jadi kita lihat semula. Jadi daripada situ kita boleh nilai sama ada bisnes ni sebenarnya betul-betul ada potensi, kalau kita beli, kita uruskan dengan lebih baik, dia ada satu potensi yang lebih baik atau tidak. Jadi kalau Tuan dan Puan kata nak ambil alih satu perniagaan baru, ini adalah 3 perkara Tuan dan Puan perlu semak. Yang pertama sekali tentang jenis perniagaan itu dan lesen-lesen yang terlibat. Yang kedua, saya ada sebut tadi tentang management account, dapatkan laporan pengurusan keuangan tu, dan yang ketiga adalah tentang laporan payroll tu tadi. Jadi daripada situ kita dah boleh buat satu analisis tentang apakah bisnes ini berpotensi dan sesuai untuk kita beli, ataupun bisnes ini sebenarnya tak berpotensi dan tak sesuai untuk kita beli, ataupun wajar untuk kita mulakan sahaja yang lain, di lokasi lain, di tempat lain, ataupun jenis bisnes yang lain. Jadi sebenarnya soalan ni masuk dekat inbox saya minggu lepas, jadi saya dah jawab soalan ni kepada tuan yang menghantar ni. Jadi saya harap tuan yang membaca, yang dah menerima email itu, dapat sikit idea macam mana nak buat, kerana tak ada perincian. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan perlukan orang kata satu sesi perbincangan untuk apa-apa tujuan bisnes yang sedang tuan dan puan jalankan, nak beli ke, nak jual ke, nak explore ke, apa ke, tuan dan puan boleh ambil satu sesi 1 jam untuk kita review semua keadaan yang tuan dan puan nak buat keputusan tadi tu, keadaan tu tadi. Ada beberapa perkara dalam tempoh 1 jam kita akan bincang, dan tuan dan puan fikirkan semula daripada perbincangan itu apakah keputusan yang tuan dan puan nak ambil tu tadi. Jadi tuan dan puan sekiranya perlukan sesi macam itu, tuan dan puan boleh terus ke www.raminaumar.com. Di sana tuan dan puan boleh tinggalkan maklumat, dan kita akan berhubung untuk menyusun satu sesi. Dia boleh jadi online, dia boleh jadi offline, tapi package-nya berbeza. Kalau online harganya lebih kadarnya lebih rendah berbanding offline, kerana biasanya offline ini kita ada banyak elemen-elemen tambahan yang kita bagi semasa perbincangan. Kalau online setakat tu sajalah perbincangannya. Baik, jadi untuk itu tuan dan puan, sekitar perbincangan hari ini saya harap sekiranya tuan dan puan sedang menjalankan bisnes sama ada dengan lesen enterprise, PLT atau sendirian berhad, teruskanlah apa usaha yang tuan dan puan sedang buat itu. Katalah kalau tuan dan puan perlu tukar bisnes tu, tukarlah. Kalau tuan dan puan perlu pivot lah. Kalau tuan dan puan perlu melihat semula modelnya macam mana, lihatlah. Kerana keadaan sekarang, situasi sekarang ini, semasa ini kita mahu move forward, kita mahu move forward. Jadi kita buatlah dalam kapasiti, dan yang kita rancangkan itu kita buat. Jadi apabila kita rancang tu kita buat, dan seterusnya kita perlu monitor, dan kita perlu review dari masa ke semasa. Dan saya sarankan tuan dan puan, bila buat review tak boleh buat seorang-seorang, dan tuan dan puan mesti ada satu external body ataupun external entity yang boleh masuk dan membantu tuan dan puan melihat perkara-perkara yang biasanya jadi blind spot. Banyak perkara dia jadi blind spot. Macam tadilah kita kata nak beli satu bisnes yang dijalankan dengan lesen enterprise. Jadi antara blind spotnya tuan dan puan tak faham bisnes model tu macam mana, nak tengok apakah potensinya, apakah kira-kira management account, angka-angka apa yang nak ditengok. Jadi perkara-perkara macam itu sebaiknya tuan dan puan duduk dengan sama ada business advisor, mentor atau coach yang tuan dan puan berikan kepercayaan untuk berbincang. Yang ini jangan bincang secara public, jangan bincang secara umum. Dia mestilah duduk di bawah perbincangan secara private dan tertutup. Kerana bila kita bercakap tentang melihat semula dokumen-dokumen ini, dia tak boleh dibuat secara public. Dia kena private, dia kena private session. Jadi kalau dalam company-company besar dia panggil due diligence, tetapi kita kalau dalam konteks perniagaan itu kita lihat macam mana kapasiti perniagaan itu, kita boleh buat due diligence yang ringkas macam saya sebut tadilah. Ambil semua maklumat-maklumat yang berkaitan tentang
lesen-lesen dalam bisnes itu, dapatkan salinan, dan kemudian dapatkan salinan management account. Kalau ada yang tahun lepas bagus, kalau tidak ambil yang 6 bulan terkini. Kalau dalam tempoh pandemik ini sangat baik kalau kita ada rekod tahun lepas, jadi kita boleh tengok macam mana potensi bisnes tu. Dan yang ketiga adalah tentang laporan payroll semasa, kita tengok macam mana bisnes tu mengurus perbelanjaan dia kepada pengurusan talent, iaitu human resource. Jadi untuk itu cara kita buat due diligence tu berbezalah, tak sama dengan syarikat-syarikat korporat yang besar-besar tu. Kalau syarikat korporat yang besar-besar tu, due diligence dia lagi detail, lagi detail sampai dia buat audit. Yang itu biasanya hanyalah dalam konteks syarikat-syarikat yang berbentuk senyam berhad ataupun berhad. Tetapi kita ni katakan yang usahawan yang memang mulakan bisnes tu sendiri, buka syarikat sendiri, bangunkan dia. Jadi yang itu konteksnya berbeza. Memang kita di bawah kategori SME juga, tetapi kita di bawah kategori yang berbeza cara pengurusan kita. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan selamat maju jaya kepada tuan dan puan, dan dari masa ke semasa saya akan sentiasa ada video-video tambahan. Jadi tuan dan puan boleh follow, kerana ini adalah konten-konten percuma yang tuan dan puan boleh tonton, boleh dengar dan boleh baca dalam blog www.nuraminahomar.com. Tuan dan puan boleh ke channel YouTube, cari Nur Aminah Omar, ada channel YouTube di sana. Yang penting tuan dan puan peruntukkan masa, kena ada masa. Itu yang saya banyak sebut dalam seminggu peruntukkan minimum 4 jam. Jadi untuk mendapatkan maklumat ni mungkin perlukan sejam setengah atau 2 jam setiap minggu untuk tuan dan puan dapatkan maklumat-maklumat tadi dan buat comparison yang mana satu yang tuan dan puan boleh lakukan. Sekiranya perlu untuk sesi lanjut, tuan dan puan boleh terus hubungi saya. Jadi package untuk online dia berbeza, package offline berbeza, dan biasanya package offline ini kita akan ada engagement antara 2 ke 3 jam. Kalau online biasa 1 jam sahaja. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih, dan kita sama-sama tuan dan puan untuk terus melalui situasi semasa, dan kita sama-sama saling menyokong, tak kira sama ada kita usahawan ataupun kita kata kita ni adalah pekerja. Jadi kita perlu sama-sama menyokong di antara satu sama lain supaya kita dapat meneruskan kelangsungan untuk tahun-tahun yang seterusnya. Jadi untuk itu tuan dan puan, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.